Salam sejahtera kepada pensarah UW00302 Asas Pembudayaan Keusahawanan iaitu Madam Diana Chang. Kami daripada kumpulan 8 Seksyen 13 akan membentangkan e-portfolio kami untuk syarikat Elysian Rania. Ini adalah ahli jawatan kuasa yang terdapat dalam syarikat kami. Sebanyak 6 individu yang menyumbang jasa dalam menjayakan perniagaan ini. Pertama, Muhammad Syafi'i merupakan pengasas kepada Elysian Rania bertanggungjawab dalam mengeluarkan idea, menasihati dan membantu sedikit sebanyak setiap tugasan ahli yang lain. Kedua, Saslila Ayumi pula merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mereka bentuk logo dan jenama perniagaan kami. Ketiga, Muhammad Iswandi berperanan sebagai pengurus pemasaran di mana dia akan memikirkan cara yang terbaik dalam memasar dan mempromosikan produk bermula secara fizikal sehinggalah ke alam maya iaitu media sosial. Keempat, Nurul Syamimi Sahirah yang ditugaskan dalam menjaga aliran keluar masuk wang perniagaan yang tertumpu kepada kos pengeluaran sahaja. Kelima, Syahirah dipertanggungjawabkan sebagai pengurus jualan yang akan membimbing dari segi jualan produk agar dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Akhir sekali adalah pengurus produk kami iaitu Nur Amalia Amani yang menguruskan segala pembelian tudung daripada pembekal kami iaitu Yuki Yashiku dan juga pemberian brief daripada Mad Love. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya, Nur Amalia Amani binti Kamilin akan membuat pembentangan yang berikutnya iaitu mengenai jenis praktikum, industri dan juga produk. Jenis praktikum perniagaan, syarikat kami menggunakan pengambilan dan juga penghantaran pesanan. Hal ini kerana ia dapat memudahkan urusan perniagaan kami. Yang kedua, jenis praktikum industri. Perniagaan kami memilih jenis industri, tekstil dan juga pakaian. Hal ini kerana produk kami mudah untuk diperolehi dalam masa yang terdekat. Dan yang terakhir adalah jenis praktikum produk, iaitu syarikat kami memilih produk tudung iaitu Elysian Rania. Hal ini kerana kami ingin memberi galakan kepada pengguna untuk menutup aurat dengan lebih sempurna. Seterusnya saya akan balik kepada pihak pembentang yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahira binti Rahmat Shah bernombor matrik BA20110627. Saya akan membentangkan di bahagian saya itu berkaitan dengan platform mempromosikan produk, di mana pihak kami iaitu Elysian Rania telah mewujudkan pelbagai platform dalam perniagaan kami. Ia bertujuan untuk memudahkan pelanggan menghubungi pihak syarikat kami sekiranya ingin membeli tudung atau bertanyakan persoalan tentang tudung bawal tersebut, di mana pihak kami juga menggunakan beberapa platform untuk mempromosikan produk jualan kami. Pihak kami, Elysian Rania, menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook sebagai platform untuk mempromosikan produk tudung jualan kami. Platform ini adalah cara yang berkesan untuk mempromosikan produk jualan kami kerana banyak pelanggan yang akan mengikuti perkembangan yang akan disiarkan oleh pihak Elysian Rania. Platform seperti FB dan IG juga kami manfaatkan sepenuhnya untuk berinteraksi dengan pengikut kami. Cara ini amat membantu kami dalam mendapatkan pelanggan di seluruh Malaysia jika dibandingkan dengan jualan secara fizikal. Pihak kami telah memuat naik gambar tudung bawal yang memiliki pelbagai pilihan warna di platform FB, IG dan WhatsApp. Bukan itu sahaja, pihak kami juga telah mengadakan cabutan bertuah kepada pelanggan yang telah membeli produk kami semasa siaran langsung di Facebook. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Diana. Seterusnya, saya akan menyambung sesi pembentangan ini dengan membentangkan pencapaian syarikat. Syarikat kami yang lebih dikenali sebagai Elysian Rania mempunyai visi tersendiri yang ingin dicapai. Pertama sekali, syarikat kami ingin mengembangkan perniagaan ini ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini kerana kami menyedari bahawa wujud peluang yang besar
khasnya dalam menjalankan perniagaan yang berasaskan jualan tudung. Tanpa mengira musim, sama ada semasa musim perayaan maupun hari-hari yang biasa, permintaan tudung adalah sentiasa konsisten kerana ia dipakai setiap hari, khasnya bagi golongan wanita Muslim. Visi kami yang kedua pula ialah untuk menjual tudung hasil keluaran Elysian Rania sendiri. Pada masa sekarang, tudung yang kami niagakan dibekalkan oleh pembekal yang lain. Oleh itu, syarikat kami ingin mengeluarkan tudung hasil keluaran sendiri agar dapat memastikan kualiti sentiasa terjaga dan berada dalam keadaan yang terbaik. Bukan itu sahaja, syarikat kami juga ingin mempelbagaikan lagi jenis jualan tudung dan tidak hanya tertumpu kepada penjualan tudung bawal sahaja. Bagi jumlah keseluruhan jualan pula, syarikat kami mencatatkan keseluruhan jualan sebanyak RM1000 yang bersamaan dengan 100 unit jualan tudung bawal. Dalam menjalankan perniagaan sekaligus mempromosikan produk jualan kami, syarikat kami telah memilih 2 platform media sosial iaitu Facebook dan juga Instagram. Bagi bilangan pengikut ataupun followers dalam Facebook, kami mempunyai seramai 113 orang pengikut di halaman Facebook kami. Kebanyakan pengikut kami berumur di antara 18 hingga 24 tahun dan terdapat juga yang berasal daripada Indonesia. Manakala, seramai 80 orang pengikut mengikuti perkembangan kami di akaun Instagram. Bagi bilangan sukaan ataupun likes pada halaman Facebook kami mempunyai sebanyak 111 sukaan dan setiap pos yang dimaknai akan menerima sukaan bermula daripada 3 hinggalah 25 sukaan. Sekian, itu sahaja dari saya. Halo Madam, saya Muhammad Iswandi bin Rashid, nomor matriks BA 201105990, akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan pencapaian syarikat dari aspek matlamat, objektif dan maklum balas pelanggan. Pencapaian dari aspek matlamat dapat dilihat apabila syarikat Elysian Rania berupaya mengaplikasikan inovasi dan kreativiti dalam perniagaan secara atas talian seiring dengan matlamat revolusi perindustrian 4.0. Pencapaian dari aspek objektif pula, syarikat kami berjaya mencapai sasaran jualan sebanyak RM150 bagi setiap seorang ahli syarikat Elysian Rania. Dan pencapaian dari aspek maklum balas pelanggan, tudung yang kami jual mendapat sambutan yang baik dalam kalangan pelanggan. Pelanggan menyatakan bahawa tudung yang kami jual adalah cantik, selesa, mudah dibentuk dan kain yang berkualiti. Sudah pasti pencapaian ini membanggakan kami dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Seterusnya, saya Syamisha akan menerangkan tentang jualan dan keuntungan syarikat. Hajah tersebut merupakan hajah daripada e-commerce mengenai jumlah perbelanjaan, jumlah jualan dan jumlah keuntungan bagi syarikat kami. Bagi jumlah perbelanjaan, modal kami menggunakan sebanyak RM450, iaitu tudung RM385 bagi satu helai tudung yang berbagai warna. Bagi kos perhantaran pula adalah sebanyak RM25, iaitu kos perhantaran daripada supplier. Untuk bahagian hadiah, iaitu ziplock dan scrunchie, ziplock sebanyak RM16 dan scrunchie sebanyak RM24. Bagi jumlah keseluruhan jualan bagi syarikat kami ialah RM1,000 dan bagi keuntungan keseluruhan syarikat kami adalah sebanyak RM550. Yang berikutnya adalah masalah dalam perniagaan, iaitu kami sukar untuk mendapatkan bahan mentah dalam tempoh yang tertentu. Hal ini kerana kami terpaksa menunggu respon daripada pembekal untuk mendapatkan produk dan juga membuat agihan kepada para ahli yang dianggarkan sepanjang sebulan. Dan yang berikutnya ialah kami kekurangan modal. Kami terpaksa mengeluarkan modal yang agak tinggi untuk merangkumi postage, sama ada postage daripada Semenanjung ke Sabah Sarawak ataupun daripada Sabah Sarawak dan sekitarnya dan sama ada Semenanjung dan sekitarnya. Dan ia juga merangkumi hadiah giveaway yang kami lakukan.
Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah masalah capaian internet. Masalah capaian internet ini telah dihadapi oleh para ahli kami ketika melakukan jualan secara atas talian. Hal ini menyebabkan mereka sering keluar masuk sepanjang sesi menjual. Masalah terakhir ialah masalah ilmu digital. Hal ini kerana ilmu digital yang kami miliki sangatlah terhad dan menyukarkan kami untuk melakukan aktiviti perniagaan secara atas talian untuk kali pertamanya. Seterusnya saya akan membentangkan jenis masalah yang dihadapi sepanjang perniagaan ini dijalankan. Masalah pertama ialah persaingan. Persaingan timbul apabila tudung yang dijual oleh syarikat kami juga merupakan barangan yang selalu dijual di kedai dan secara atas talian. Persaingan juga berlaku apabila syarikat lain menawarkan reka bentuk tudung bawal yang lebih menarik. Masalah kedua ialah komitmen banyak. Ahli syarikat kami memiliki komitmen banyak dalam kehidupan seharian. Hal ini menyebabkan kadang-kala berlaku kesukaran untuk merancang dan melaksanakan proses perniagaan tudung bawal ini. Masalah ketiga ialah tempahan dibatalkan. Syarikat kami terpaksa menanggung kerugian apabila tempahan dibatalkan. Alasannya adalah tidak mendapat informasi yang lengkap tentang tudung bawal yang hendak dibeli. Masalah keempat ialah kos pembayaran semasa penghantaran COD. Segelintir pelanggan beranggapan bahawa kos COD tudung bawal yang kami jual adalah mahal, sehingga menyebabkan kurangnya minat mereka untuk membeli tudung yang kami tawarkan. Namun begitu, kos COD yang ditetapkan oleh syarikat kami adalah berpandukan kepada harga yang ditetapkan oleh pihak Pos Laju dan JNT mengikut kawasan masing-masing. Demikian saja pembentangan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan penyelesaian kepada masalah yang timbul. Pertama sekali, syarikat kami mencadangkan lebih daripada satu pembekal untuk mendapatkan stok tudung. Hal ini akan membantu kami untuk sentiasa mempunyai pembekal yang lain jika pembekal utama tidak memberikan sebarang respon. Kedua, kami sering melakukan perbincangan untuk menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Untuk memastikan kami mendapat keuntungan di sebalik mengeluarkan modal yang besar, kami memutuskan untuk mengadakan giveaway bagi menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk tudung kami. Seterusnya adalah setiap ahli perlu bersedia untuk mencari kawasan dengan pencapaian internet yang stabil supaya sesi pembentangan live dapat berjalan dengan lancar. Keempat, sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam dunia perniagaan di mana kami mencari pelbagai maklumat dalam mempromosikan perniagaan seperti mencipta website, Facebook, Instagram dan sebagainya. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Yang pertama ialah meningkatkan penggunaan media sosial. Setiap ahli perlulah memuat naik poster-poster perniagaan dan juga link-link perniagaan ke dalam media sosial mereka sendiri seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Hal ini kerana kita dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli di syarikat sendiri. Seterusnya adalah pengurusan masa yang baik. Okey, sekiranya kita mempunyai pengurusan masa yang baik, kita dapat merancang dan mengatur strategi yang lebih kemas bagi penjualan syarikat sendiri. Dan kita juga dapat mengelakkan ketidaksefahaman daripada terus berlaku dan dapat menjadikan syarikat kita sebagai sebuah syarikat yang terbaik.